أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada kawan-kawan yang join awal. Awal lagi tadi join. Terima kasih. Buka-buka saja terus masuk tadi awal. Awal macam 8.15 kata dia begitu awal masuk tadi. Tapi saya terkeluar balik sebab line teruk. Tapi tak apa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita sudah start ya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang join. Ini merupakan minggu yang kedua kita belajar. Okey. Pergilah. Okey, ketuk pintu. Ini merupakan minggu yang kedua kita belajar. Okey, kita sambung pelajaran yang lepas. Jadi ulang kaji tu kalau ada pun sikit-sikit sajalah, tidak sudah banyak sebab kita mau habiskan dalam masa 3 bulan kita punya target tu kan. Okey, macam biasa kita akan mulakan dengan niat, lepas tu kita baca doa dan seterusnya kita akan teruskan kita punya sesi pembelajaran lah. Okey. Okey, sama-sama kita baca niat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Alim yang Maha berilmu dan Maha mengetahui. Ya Allah, ya Alim, ya Allah, ya Rasyid yang Maha pandai. Sahaja kami belajar pada hari ini, belajar asas membaca Al-Quran dengan tujuan agar kami dapat beramal dengannya. Dan semoga dengan Al-Quran ini juga dapat menambahkan keyakinan dan keimanan kami kepadamu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa belajar sama-sama. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Macam biasa kita masih menggunakan Al-Hira ya. Untuk sesi yang minggu-minggu awal pembelajaran ni kita masih menggunakan Al-Hira. Okey, kita masih menggunakan Al-Hira. Al-Hira yang ni ya, kita masih menggunakan Al-Hira. Kita masih menggunakan Al-Hira. Kawan-kawan boleh buka muka surat untuk Al-Hira. Buka muka surat 33 pelajaran 6. Okey. Buka muka surat 33 pelajaran 6. Sambil buka muka surat tu, sambil saya akan tunjuklah melalui nota ringkas. Okey, nota ringkas yang saya sudah sediakan. Okey, sambil buka tu, sambil saya akan tunjuk. Okey. Pada minggu yang lepas kita sudah belajar tentang mad asli. Kita belajar tentang mad badal, mad sila, okey, mad sila qasira, mad asli yang ada 3, mad asli alif, mad asli ya, mad asli waw. Sekarang kita akan masuk kepada minggu lepas kita akan masuk kepada bacaan lin, okey. Untuk muka surat ini kita ini dulu, tanwin dulu. Kita masuk kepada tanwin dulu, okey. Tanwin dahulu. Okey, sebelum kita masuk pelajaran 6 ni, kita mesti kenal apa yang dimaksud dengan huruf yang bertanwin ataupun berbaris 2. Okay. Minggu yang lepas kita sudah belajar tentang baris atas, baris bawah dan baris hadapan. Okay. Fathah, kasroh dan dhammah. Sekarang kita masuk kepada tanwin. Apa yang dimaksud dengan tanwin? Tanwin itu adalah baris, okay. Baris 2. Okay. Baris yang 2. Kalau yang fathah saja ni, kalau fathah saja ataupun kasroh, dhammah dia satu baris saja.
Sekarang untuk tanwin nih, dia ada 2 baris. Okey, fathahnya ada 2, dikatakan fathah tain ataupun baris 2. Kalau kasrohnya ada 2, dikatakan kasrotain. Ada 2. Kemudian dommatain ada 2. Okey, kadang-kadang penulisan domma ni dia macam 69, kadang-kadang macam begini dan kadang-kadang dia 99. Itulah yang dinamakan tanwin. Ini semua ni tanwin. Kalau dia berbaris 2, dia punya nama dia adalah tanwin. Kalau yang satu-satu punya nama fathatain, kasrotain, dommatain. Itu dia punya nama khas dia lah. Okey. Seterusnya kita belum masuk ya. Saya akan jelaskan untuk tanwin ni. Untuk tanwin ini, kalau tanwin dia ada apa tu orang bilang ada mad, ada huruf mad, apakah dia dibaca panjang? Siapa boleh jawab? Kalau tanwin ada huruf mad, apakah dia dibaca panjang? Contoh yang di bawah ni koriban, lepas tu ada koriban, lepas tu dia ada apa tu? Dia ada alif. Koriban. Oh, di sini tidak sama pula. Okey, contoh yang di sini ni ni dia. Kita belajar kalau dia ada alif, sebelah dia itu tanwin, tidaklah dibaca panjang kan sebab dia bukan fathah. Okey. Koriban. Kalau ini koriba. Bila dia ada tanwin, lepas tu sebelah dia tu ada bacaan mad. Okey, alif yang tidak berbaris ini kita namakan bacaan mad. Tetapi apabila dia tanwin maka tidak berlakulah hukum mad di sana. Boleh ya? Contoh qoriban. Tidaklah kita baca qoriban. Tidak boleh kasih panjang. Jadi kita kalau dia tanwin, sebelah dia itu bacaan mad, tidaklah kita boleh kasih baca qoriban. Kita baca qoriban. Boleh ya? Jadi begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Jadi apabila ada tanwin, terutama sekali kepada tanwin atas ya, apabila ada tanwin atas dan di sebelahnya itu ada bacaan mad, contoh ada alif yang tidak berbaris, tidak perlulah kita kasih panjang sebab tanda bacaan mad itu apabila contohnya sebelum alif ini berbaris fathah, bukan berbaris fathatain. Okey, itu sedikit penjelasan lah tentang huruf yang berbaris 2. Okey, seterusnya saya rasa kawan-kawan semua sudah boleh baca untuk tanwin ni kan. Untuk yang berbaris atas, bawah dan hadapan semua dibacaan di belakang. Okey, contoh azaban aliman. Jadi kita tidak bolehlah baca azaban. Jangan aliman. Tak boleh begitu ya. Dia dibaca pendek sahaja. Azaban aliman. Nanti ada hukum tertentu yang membolehkan dia dibaca panjang. Itu nanti kemudian kita belajar. Seterusnya kita akan laju sikit. Kita terus masuk kepada pelajaran 7, muka surat 38. Okey. Pelajaran 7, muka surat 38. Pelajaran 7, muka surat 38. Di sana, okey. Saya punya ni tiada pula. Di sana, kalau kamu perhatikan huruf-huruf yang ada tanda mati. Okey. Huruf-huruf yang ada tanda mati. Macam susah pula mau terangkan ni di sini. Kejap ya. Okey. Cara membaca huruf-huruf yang ada tanda mati. Ini pun saya yakin semua sudah tahu, cuma tidak tahu dia punya tajwid saja. Jadi secara ringkasnya di sini saya akan menjelaskan tentang bacaan qalqalah. Okey, kalau kamu perhatikan, kejap saya tukar dulu dia punya ini ya.
tidak jelas di sini. Saya tekar. Kalau kawan-kawan perhatikan pada bacaan. Sekejap sabar ya. Sebab tiada pula di situ, saya ingat ada. Okey, muka surat 38 ya. Kita buka muka surat 38. Okey, buka muka surat 38. Mana sudah tadi? Kejap ya. Saya tukar Al-Hira saya yang satu tu macam kurang ini. Saya buka yang baru ni. Yang lama punya. Okey, boleh. Okay, saya buka yang lama punya ya. Supaya lebih terang. Okey, sorry. Okey, kita masuk kepada pelajaran 7. Perhatikan cara membaca huruf yang mati. Ini dia menerangkan cara membaca huruf yang mati. Ini saya akan terang secara ringkaslah. Kalau untuk huruf yang mati, okey, cara membaca huruf yang mati ialah menghilangkan bunyi huruf vokal. Mana huruf vokal tu? Iaitu huruf yang di belakang. Contoh ta, ba. Ba, ba itu adalah huruf vokal. Jadi a itu yang dihilangkan. Okey. Contoh lagi yang kedua, ta. Mana huruf vokal dia? Huruf vokal dia adalah huruf yang bertanda sukun. Kalau ta ini bertanda sukun yang di hujung, maka huruf vokal ta, yang ujung ni, itu yang dihilangkan. Itu cara dia membaca. Demikianlah seterusnya kepada huruf-huruf yang lain. Tapi kita tidak akan bahas itu. Kita akan bahas kepada huruf yang ada merah ni. Kita akan bahas pada huruf yang ada merah. Huruf yang ada merah ni, ini adalah merupakan huruf-huruf qalqalah. Okey, untuk pelajar lama mereka mungkin sudah kenal. Bagi kawan-kawan yang baru, ini adalah huruf qalqalah. Daripada hamzah sampai laya 28 huruf hijaiyah, kita ambil 5 daripada huruf-huruf itu. Kita ambil 5 daripada huruf-huruf itu dinamakan huruf-huruf qalqalah. Huruf qa, huruf ta, huruf ba, huruf ja dan huruf dal. Okey. Apabila mati ataupun ada tanda sukun ini dikatakan juga tanda mati. Okey. Lebih familiar kita panggil dia tanda mati. Apabila mati, huruf ini ada tanda mati ataupun kita matikan dia, kita baca kita matikan dia kerana wakaf, maka mesti dibaca memantul. Okey, memantul ataupun berpatah balik ataupun lantun. Dia ada 3. Memantul, berpatah balik, suara berpatah balik ataupun lantun. Ini adalah huruf-huruf dia. Kemudian apa dia punya nama? Okey. Di sini boleh tulis ini adalah huruf-huruf qalqalah. Yang 5 ini adalah huruf-huruf qalqalah. Huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan huruf dal. Okey, ini adalah huruf-huruf qalqalah. Seterusnya kita teruskan kepada muka surat 40. Okey, kawan-kawan boleh buka muka surat 40. Pada muka surat 40 itu dan seterusnya muka surat 41 dan 42, kalau perhatikan dia memudahkan bacaan kita, dia akan bulatkan di sana. Okey, dia akan bulatkan. Bermakna apabila dia bulat tu, itulah huruf qalqalah yang mewajibkan untuk kita membaca secara lantun. Contoh ya, macam mana lantun tu? Kalau huruf contoh huruf ta lah dibawa. Saya ambil contoh huruf ta. Ats. Okey, ats. Dia at. Kalau kita baca ata, kalau kita bariskan ata. Tapi oleh kerana kita kasih mati, kita buang huruf vokal dia. Ats.
Okey, kenapa dia ada angin? Sebab dia ada satu sifatlah hamas. Ats, begitu. Untuk huruf ba, oleh kerana dia huruf qalqalah, maka dia dikatakan lantun. Ab, dia dikasih lantun balik. Be. Dia punya be tu, itulah yang dikatakan qalqalah dia. Dia punya bunyi lantunan. Ablago, yubeligu, iblago, iblagon. Okey? Jadi setiap jumpa huruf ba yang sukun, apabila dia sukun, dia mesti dibaca lantun. Okey? Lantun. Okey, kamu boleh tulis pada nota di sini, apabila huruf qalqalah sukun mesti dibaca lantun. Okey, huruf qalqalah yang mana? Huruf qalqalah yang huruf ba, jim, dal, huruf to dan huruf qa tadi. Okey, buku Al-Hira ni kamu boleh conteng dia dengan pensel. Untuk lebih memudahkan kamu bila kamu membacanya. Seterusnya untuk huruf qalqalah ini, yang pertama sekali kita akan belajar tentang qalqalah sughra. Di sini semua ini adalah qalqalah sughra. Ciri-ciri kepada qalqalah sughra ini, okey, sebenarnya boleh saja saya bagi nota, tapi saya entahlah, saya rasa macam saya mau kawan-kawan menulis kali ni. Saya mau kawan-kawan menulis kali ni untuk lebih mengingatlah. Saya akan terangkan di sini dan kawan-kawan boleh tulis ya. Untuk contoh yang seperti ini, apabila huruf qalqalah itu bertanda sukun, perhatikan tanda dia. Bertanda sukun, kemudian dia berada di pertengahan kalimat atau berada di pertengahan ayat ataupun di pertengahan perkataan, bermakna ini merupakan qalqalah sughra. Nama dia qalqalah sughra. Merupakan lantunan yang sangat kecil. Dia lantun dia kecil. Tadi kita belajar qalqalah ada 5 huruf. Sekarang kita masuk kepada dia punya pembahagian qalqalah. Okey. Qalqalah itu terbagi-bagi lagi. Yang pastinya dia ada 5 huruf. Kita tahu sudah dia 5 huruf, kemudian dia terbahagi lagi. Boleh ya? Jadi untuk yang pertama kita belajar, pembahagian yang pertama kita belajar ialah qalqalah sughra yang bermaksud lantunan kecil. Okey, lantunan paling kecil. Apa tanda-tanda dia? Tanda dia yang pertama, apabila huruf qalqalah tersebut bertanda sukun. Itu tanda yang pertama, dia sughra. Tanda yang kedua, pula apabila dia berada di pertengahan ayat. Itu saja tanda dia. Macam mana lantunan dia? Dikatakan dia qalqalah sughra, bermakna lantunan dia adalah lantunan yang kecil. Boleh boleh ikut? Qalqalah terdiri atas 5 huruf. Yang tadi itu pada muka surat 38 tu. Qaf, to, dal, jim dan ba. Atau ada 5 huruf. Kemudian yang pertama kita belajar hari ini ialah qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra, lantunan yang kecil. Yang pertama, lantunan kecil, kemudian dia ada tanda sukun dan berada di pertengahan ayat. Okey, saya rasa itu sudah sangat jelas. Cara membacanya tu pun kecil lah, lantunan dia kecil. Ablago, yubeligu, iblagon. Itu adalah cara membacanya. Macam mana kalau kita baca itu kalau kita sudah angkat bermakna dia sudah jadi besar. Dia kecil bermaksud ablago, yubeligu, iblagon. Seakan-akan dia berbaris tapi tidak berbaris. Itu untuk bacaan qalqalah sughra. Seterusnya, contoh yang seterusnya ajmala.
Jangan kita baca ajmala. Itu dia besar. Jangan angkat. Kita belajar membaca dia macam mana kita mau kecilkan dia sehingga dapat membezakan antara qalqalah lantunan kecil, lantunan sederhana kuat dan lantunan kuat. Untuk yang pertama ni kita belajar lantunan yang kecil. Contoh yang seterusnya. Ajmala yujmilu ijmalan. Boleh ya? Seterusnya adkhala yudkhilu idkhalan. Boleh ya? Jadi seterusnya kita teruskan lagi. Huruf ta. Huruf ta pula macam mana lantunan dia? Alta, altanaba, yutanibu, itanaban. Ini adalah lantunan yang paling kecil. Jadi tidak perlu tekanan. Dia huruf qalqalah seakan berbaris tetapi dia macam samar-samar dia punya bunyi ini tuh. Baris dia tuh. Aqbala, yuqabilu, iqbalan. Boleh ya? Jangan tekan. Jangan tekan. Kalau tekan tuh dia jadi terkuat. Kita mesti membezakan antara yang kuat dan sederhana kuat. Okey, untuk yang pertama ni kita sudah belajar qalqalah sugro ya. Sekarang kita masuk kepada uraikan tajwid. Okey, kita terus masuk kepada uraikan tajwid. Kita masuk kepada uraikan tajwid. Alhamdulillah ramai penyertaan kali ini. Okey, ada Kak Alia, ada Kak Wan Aisyah, Kak Nurul, Kak Iva. Ada banyak ya untuk uraian kali ini. Untuk Kak Marlina, tanda sukun dan tanda mati itu adalah sama. Okey? Kalau begini, ini dikatakan tanda mati dan nama lain dia juga adalah sukun. Okey? Nama lain dia pun sukun, untuk tanda mati pun dia juga. Sama ya Kak Marlina? Jadi untuk qalqalah wa aba'an, apabila dia berada di pertengahan begini, di pertengahan, lepas tu dia ada tanda sukun, bermakna dia qalqalah sugro. Yang pertama, macam mana kita mau kenal dia qalqalah? Yang pertama kita tengok huruf dia. Huruf dia adalah huruf ba. Okey, huruf dia sudah betul. Yang kedua, dia ada tanda sukun ataupun dia ada tanda mati. Tanda sukun dan tanda mati itu adalah nama yang sama. Tanda sukun dan tanda mati itu adalah nama yang sama, okey? Jadi dia ada tanda sukun, kemudian dia pula dikuatkan lagi, dia berada di pertengahan ayat. Kalau yang seperti ini dinamakan qalqalah sugro. Sugro bermaksud lantunan yang paling kecil. Cara baca dia wa absir. Okey, wa absir. Kemudian seterusnya saya akan menerangkan lagi tentang bacaan lin. Saya terangkan di sini saja ya. Bacaan lin. Okey. Selain daripada tanwin, ada juga bacaan lin yang minggu lepas belum lagi saya terangkan. Kalau, okey. Kalau baris hadapan berjumpa dengan huruf waw, okey. Ini kita semua sudah tahu ini adalah mad asli waw. Okey. Saya yakin ini semua sudah tahu, minggu lepas kita sudah belajar. Kalau baris hadapan di depannya adalah huruf waw yang tidak berbaris, bermakna ini adalah mad asli waw. Bagaimana pula kalau dia berbaris atas? Okey, bagaimana pula kalau dia berbaris atas? Fasau. Adakah dia ada mad di sini? Okey, boleh buat catatan pada Al-Hiron ya. Apabila ada huruf yang berbaris atas, okey, berbaris atas, di hadapan dia itu adalah huruf waw, seperti ini dinamakan bacaan lin. Okey, apabila dia berada di pertengahan ayat seperti ini, dia dinamakan bacaan lin. Dia bukan mad lagi. Dia bukan mad asli waw yang dibaca panjang. Lin itu bermaksud lembut. Macam mana lembut dia? Fasaufa,
Saufa, S-A-U tu, fasau tu, dia dibaca dengan lembut. Fasaufa fasaufa. Jadi ini adalah bacaan lin. Boleh ya? Kemudian begitu juga apabila ada baris atas, kemudian digandengkan dengan huruf ya. Okey? Digandengkan dengan huruf ya. Kalau minggu lepas kita baris bawah dengan huruf ya, kita namakan mad asli ya. Contoh apabila huruf ha ni kita baris bawah hi, baca 2 harakat. Tetapi kalau dia berbaris atas pula, bukan lagi dinamakan mad asli. Tiada mad sudah. Dia dinamakan sama seperti apabila baris atas berjumpa dengan huruf waw. Dia mempunyai hukum yang sama, yaitu bacaan lin atau bacaan ataupun huruf yang dibaca dengan lembut. Haita, haita. Boleh ya? Okey, jadi sekarang kita akan uraikan tajwid ya. Kita akan uraikan tajwid terus pada muka surat 43. Pada muka surat 43, kita uraikan tajwid. Kalau ada masa lagi, kita akan teruskan kepada bacaan yang lain lah. Sekejap ya. Tengok laisa kamislihi syai'un. Oh, sorry. Kita kena masuk dulu kepada bacaan izhar. Jam 9 sudah. Boleh ya kita masuk bacaan izhar dulu sebelum kita uraikan tajwid. Okey, agak kacau sikit sebab saya menggunakan dua. Mau juga Al-Hira, mau juga Nota. Jadi agak kacau. Okey, sekarang sudah kita masuk kol-kola tadi dan bacaan lin. Masanya sekarang kita masuk kepada bacaan izhar. Bacaan izhar. Okay, ini semua hukum-hukum ni insya-Allah kita akan jumpa pada muka surat 43 dan 44 ni ya. Ini yang akan kita hurai hari ini. Mad asli sudah, mad asli alif, mad asli waw, mad asli ya, mad sila qasira sudah, bacaan lin tadi sudah, qalqalah sugra pun sudah. Okey, ada 4 hukum. Ada 4 hukum yang kita sudah belajar. Sekarang kita masuk kepada bacaan izhar. Okey, kepada bacaan izhar. Kita fahami dulu apa yang dimaksud dengan izhar. Izhar bermaksud jelas ataupun terang. Apa yang jelas dan apa yang terang nanti kita tengok ya. Izhar bermaksud jelas dan terang ataupun nyata. Itu. Ini adalah pengertian izhar. Yang pertama. Okey, yang pertama adalah izhar halqi. Izhar halqi. Okey. Izhar halqi yang pertama adalah izhar halqi. Izhar halqi, izhar bermaksud jelas, halqi bermaksud kerongkong ataupun tenggorokan. Okey. Minggu lepas kita sudah belajar ni halqi, huruf halqi ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Ada huruf hamzah, ada huruf ha, huruf ain, huruf ghain, huruf ha dan huruf jim, huruf ja. A, ha, a, go, ha dan ja. Ini adalah huruf yang bermakhraj halqi. Boleh ya? Jadi di sini siapa? Dah stuck pula. Kenapa dia tidak bergerak? Okey, saya akan okey, izhar halqi. Untuk izhar halqi dia masuk kepada hukum nun mati dan tanwin. Okey, nun mati dan tanwin. Tanwin kita sudah belajar tadi ya. Mana pula yang dimaksud dengan nun mati ini?
Kita tengok balik. Okay. Mana yang dimaksud nun mati? Mana dia punya nun mati? Ini adalah nun mati. Oke, sukun dengan mati itu sama ya. Jadi ini adalah nun mati. Kemudian yang tanwin tadi semua huruf yang berbaris dua. Oke, semua huruf yang berbaris dua. Baris dua bawah, baris dua atas, dan baris dua di hadapan itu dinamakan tanwin. Kemudian mana nun mati? Ini nun mati. Oke. Jadi untuk huruf izhar ini, untuk bacaan izhar ini, hukum nun mati dan tanwin pada bacaan izhar ini, oke, dia ada kita ambil perhatian kepada tanwin dan nun mati. Ambil perhatian kepada tanwin dan nun mati. Apabila ada tanwin, kemudian ada nun mati, kita mesti ingat mesti ada hukum. Okey, apabila ada tanwin dan ada nun mati, mesti ada hukum. Itu yang pertama ingat. Jadi kalau jumpa saja tanwin yang berbaris dua, perkara pertama kita kena ingat adalah mesti ada hukum tajwid. Okey? Jadi yang pertama yang kita belajar hukum yang pertama adalah hukum izhar. Yang pertama adalah hukum izhar. Yang pertama adalah hukum izhar. Hukum izhar. Kenapa dia lari pula? Okey. Apabila ada tanwin, ada nun mati, ada hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah huruf. Dikatakan halki bermakna semua huruf yang bermakhraj halki. Huruf yang bermakhraj halki itu ada 6. Okey. Kemudian izhar. Izhar tadi kita sudah jelas apa yang dimaksud dengan izhar. Izhar adalah bacaan yang terang, bacaan yang jelas ataupun bacaan yang nyata. Jadi izhar halki itu apa? Izhar halki itu adalah jelas bacaan pada bacaan nun mati dan tanwin apabila berjumpa dengan huruf halki. Contoh yauma idzin tanwin bawah ataupun kasrotain berjumpa dengan huruf halki. Yauma idzin khozin. Itu yang jelasnya. Zin dibaca dengan jelas. Zin kho. Satu lagi selain jelas, selain terang dan selain nyata dia juga dibaca dengan cepat. Cepat dimasuk kepada huruf ni, huruf khalqi ni. Yauma idzin kho. Jadi jangan tahan. Yauma idzin kalau tahan tu itu salah. Jangan tahan. Takut kenapa? Bila kita tahan dia akan jadi dengung. Jadi kita baca dia dengan cepat. Yauma idzin khosi'ah. Okey? Seterusnya qaryatin tin tanwin bawah lagi berjumpa dengan huruf hamzah. Seterusnya tanwin atas berjumpa dengan huruf ha. Semua huruf halki. Jadi ini kalau jumpa kita baca ikut dia punya nama. Izhar kita baca dengan jelas, kita baca dengan terang, dengan nyata. Satu lagi kita baca dia dengan cepat. Boleh ya? Seterusnya kita ambil contoh nun mati. Nun mati pula apabila ada nun mati berjumpa dengan huruf halki, maka dia dinamakan izhar halki. Ingat, ada nun mati, ada tanwin, mesti ada hukum. Okey? Ada nun mati, ada tanwin, mesti ada hukum. Apa yang jelas sebenarnya? Yang jelas itu adalah bacaan nun mati dan tanwin. Min. Okey? Min hai. Min, nun ni dibaca dengan jelas. Salamun. Mun dibaca dengan jelas. Sorry ya, bising pula budak-budak ni. Seterusnya kita teruskan lagi. Minha. Nun dibaca dengan jelas. Tanwin dibaca dengan jelas. Hurufnya ada berapa? Huruf dia ada 6. Huruf dia adalah huruf halki.
Jadi untuk bacaan nun mati dan tanwin, permulaan kita belajar izhar halki. Bacaan jelas, apa yang jelas? Jelas nun mati dan tanwin apabila berjumpa dengan huruf halki. Okey, boleh ya? Apabila dia berjumpa dengan huruf halki. Seterusnya, kalau sudah zoom dia susah pula. Seterusnya, saya harap ini boleh difahami. Nanti saya akan terangkan lagi ya. Kenapa dia tidak boleh naik? Kejap ya. Alah. Okey. Seterusnya izhar syafawi. Tadi hukum nun mati dan tanwin. Ingat ya, nun mati dan tanwin. Berlainan pula dengan hukum mim mati. Kalau nun mati dan tanwin itu dia satu kali. Nun mati dan tanwin. Kalau yang kedua ini, kita belajar yang kedua adalah mim mati. Mim mati ini dia lain dengan nun mati. Okay? Dia adalah hukum lain. Yang hukum yang pertama kita belajar nun mati dan tanwin, yang kedua mim mati. Okey. Tadi nun mati dan tanwin kalau berjumpa dengan huruf halki dinamakan izhar halki. Nun mati dan tanwin itu dibaca dengan jelas. Contoh man. Man, nun mati di sana dibaca dengan jelas. Seterusnya kita masuk kepada hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan mim mati. Jadi asal jumpa mim mati pula mesti ada hukum. Tadi jumpa nun mati dan tanwin ada hukum. Sekarang jumpa mim mati mesti ada hukum. Okey, hukum dia apa nama dia? Izhar juga. Okey, sama nama tapi dia punya hukum yang berbeza. Nama sama, izhar, nama depan sama. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar bermaksud jelas, syafawi bermaksud bibir. Okey? Karena kenapa dikatakan bibir? Sebab huruf mim ini, hukum huruf mim ini, dia merupakan huruf yang bermakhraj syafawi. Apabila kita sebut dia makhraj dia keluar daripada kita punya bibir. Ma. Jadi bibir kita tu mengeluarkan bunyi huruf bunyi mim, pada huruf mim. Sebab itu dia dikatakan syafawi. Jadi hukum mim mati yang pertama kita belajar adalah izhar syafawi. Izhar syafawi ini sangat senang. Izhar syafawi ini sangat senang. Dia yang pertama kita kena kenal adalah mim yang bertanda sukun. Asal jumpa mim yang bertanda sukun ataupun mim mati, okey, mim sukun, mim mati adalah dua perkara yang sama, dua benda yang sama, okey. Apabila berjumpa dengan huruf, ada 26 huruf, semua huruf hijaiyah tolak dua saja huruf. Tolak huruf mim dan huruf ba. Jadi semua huruf daripada hamzah sampailah huruf ya, kita tolak dua huruf saja. Tolak huruf mim dan huruf ba, maka itu adalah hukum bacaan izhar. Okey, izhar jelas. Jelas di bibir. Contoh, macam mana contoh dia? Contoh dia, tak boleh baca pula, terlindung, tak apa. Contoh dia, Fa'idhahum. Ada mim mati. Lepas tu tengok huruf selepas mim mati. Kalau bukan huruf ba, kalau bukan huruf mim, bermakna itu adalah hukum bacaan izhar syafawi. Dibaca dengan jelas. Hum kha. Jadi jelas izhar bermaksud izhar jelas, nyata dan cepat. Hum kha. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi. Itulah yang dinamakan izhar syafawi. Okey, itu saja kita punya pelajaran hari ini ya. Kita masuk kepada lin, qalqalah dan bacaan izhar. Agak kalut sikit, budak-budak mengganggu. Tapi tak apa. Saya harap kawan-kawan boleh faham untuk penerangan ni. Kita akan terus masuk kepada
Al-Hira. Kita balik kepada Al-Hira tadi. Okey. Masih lagi muka surat 43. Siapa yang ingin menguraikan tajwid boleh masuk nama ya. Masuk nama saya akan panggil. Boleh masuk nama saya akan panggil. Okey. Siapa yang ingin? Mungkin Kak Iva pula. Kak Iva. Kak siapa lagi yang 43? Okey. Nek Go, Kak Marlina. Siapa lagi? Banyak ya kita mau urai hari ini. Kita pun ada banyak masa lagi. So, boleh urai banyak. Kak Alia pun boleh. Yang mengurai minggu lepas pun masih lagi diberi kesempatan. Banyak masa untuk kita mengurai. Okey. Agak kalut sikit saya guna dua. Ada je nota. Cuma kali ni macam saya rasa macam saya mau try pula yang menulis ni. Mungkin menulis senang dapat. Tulis pada buku Al-Hira. Kak Jamsam. Okey. Tengok dulu nama. Okey, Kak Marlina, Kak Jamsam. Mungkin Kak Alia. Seterusnya Kak siapa lagi di dalamnya yang saya nampak? Kak Hazelin. Kak banyak ya kita mau urai hari ini. Pelajar-pelajar baru pun boleh juga. Kak Amy pun ada. Jess semestinya mesti mengurai malam ni. Kak Iva, Kak Nurul, Nana pun ada. Nana minggu lepas lagi join kita tapi saya yakin Nana pun pandai juga untuk uraiannya. Kak Wan Aisyah pun ada. Okey, alhamdulillah. Jadi semua mengurai ya. Semua mengurai. Teresa Umaira. Okey, Teresa harap hari ini boleh mengurai semua ya. Jadi kita buka muka surat 43. Kita buka muka surat 43. Okey, boleh. Boleh nampak skrin? Boleh nampak skrin? Boleh Ustazah. Okey, alhamdulillah. Kita mula boleh nampak tapi kecil sangat. Boleh tengok aku juga kan? Kakak boleh zoom sendiri. Kalau kakak ada buku Al-Hira, buka muka surat 43. Buka muka surat 43. Okey. Okey, buka muka surat 43. Kita akan berikan kesempatan kepada Nek Gu dulu. Okey, Kak Marlina untuk membaca ayat yang pertama satu baris dan uraikan tajwid. Okey. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap ya. Off dulu aku Quran bunyi lagi pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa absir fasawfa yubsirun. Sampai situ aja kah? Saja. Teruskan. Satu baris. Wa qalat hayta laka laisa kamalis lihi syai'. Okey. Okey, boleh. Uraikan yang satu baris di atas ni saja. Okey. Kolkola. Kolkola apa? Kolkola apa, Kak? Kolkola sugro. Okey. Lantunan dia? Lantunan dia macam mana? Lantunannya kecil saja, Okey, bagus. Teruskan. Sau. Alif waw. Alif mad asli waw. Bukan mad asli. Lin. Okey. Fasau betul, lin. Lin. Dibaca dengan? Dibaca dengan dua harakat. Tidak.
Kalau ada mat Jadi baru baca dia dua dengan harakat. lembut. Okey, Baca betul. dengan lembut. Betul. Yuba, kolkola, sugura. Dibaca dengan lantunan yang kecil. Bagus. Ru, alif waw. Mad Mad asli waw. Okey, mad Mad asli. asli waw. Kalau run, mad arid disukun. Bagus. Okey, teruskan. Ko, mad alif, mad asli alif. Lat, Dibaca. nah Mad asli dibaca dua harkat. Okey, bagus. Dibaca dengan dua harkat. Lat, lan, lin, lin, Lat, lembut. lat tiada. Lat, Lat tiada. oh lat, tidak kata. Dia ta ni bukan huruf lin. Okey, bukan huruf, bukan bacaan mat. Okey. Hai, lin. Okey. Dibaca dengan lembut. Lain lagi di sini. Lin. Kamis lihi. Kamis lihi. Kolkola. No. Madsila kasiro. Dua harkat. 2, 4 atau 6. Betul tidak. Dua harakat saja. Kalau yang dua kecil, harkat saja. madsila Tawilah kasira. baru. Ya, betul. Ya. Saya lin. Okey, kalau dibunyi ini apanya? Mana lagi yang ada tuh? Falahum sudah ijhar sampai safawi. sini dah. Sama sini saja. Okey. Terima kasih saja. Sama-sama. Okey. Kalau yang untuk permulaan ni, kita masih lagi, biarpun di sini dia ada tanda wakaf. Okey. Biarpun dia ada tanda wakaf, saya belum lagi lah masuk kepada mad arid disukun. Tapi kalau ada pelajar macam Nekgu, macam Nekgu dia sudah belajar, boleh. Okey. Kalau macam yang sudah belajar tu boleh sebut saja. Tapi saya takut kalau macam pelajar lama pula dia dengar, kenapa pula mad arid disukun? Nanti saya akan ajar, okey? Untuk yang pertama, betul. Sama-sama. Untuk yang pertama ni, saya belum lagi ambil berat tentang wakaf. Jadi, yubsiruna. Kalau kita baca yubsiruna, kita baca na ni, kita tidak wakaf lah ceritanya, maka dia mad asli waw. Demikian pula pada syai'un. Kalau kita syai'un, kita tidak wakaf di sini, maka dia huruf lin. Kalau kita wakaf syai', matikan huruf hamzah, bermakna ini adalah bacaan mad lin. Ini adalah mad lin. Kalau macam yang kita baru belajar ni lin sahaja. Uraian tajwid yang sangat bagus dan bacaan pun bagus. Tahniah kepada Nekgu untuk uraian dan bacaan tadi. Sama-sama. Okey, seterusnya Kak Jamsam. Sampai fasad, sampai ukhra. Okey, sampai ukhra. Jadi dari Falahum. Dari falahum. Bismillahirrahmanirrahim. Falahum ajrun ghairu mamnunin. Alam naj'arah laka nash huruf syah. Alam nashrah. Ya, berapa? Alam nashrah laka sadraka. Sod, kolkola. Sadraka. Fasatur di'ulahu ukhra. Falahum izhar safawi, dibaca dengan jelas. Sebab ada huruf apa? Ada huruf mim mati jumpa dengan huruf hijaiyah. Lepas tu kita baca qalqalah sugro, dia lantunan dia lembut saja. Lepas tu ogoi rungo ada tanwin.
Oh ya, run itu apa tadi itu izhar halqi, sebab tanwin jumpa dengan huruf uh, halqi yang apa? Betul, Itu. Pas itu betul. mamnun. Belum lagi mamnun. Goi dulu. Goi. Woi itu lin, dibaca dengan lembut. Lepas itu mam itu tiada, Mam. tapi mam ada tapi kita belum belajar kan. Sudah. Ada mim Oh, mati? Ada mim izhar mati? Oke. izhar safawi. Lepas itu nu mad asli wow. Nin tiada. Lepas itu kita pergi alam mad apa izhar safawi dibaca dengan jelas. Lepas itu roh tiada. Laka sod roka dia kol sugro dibaca dengan lembut. Lepas itu Bukan lembut Kak, lantunan yang kecil. lantunan yang kecil. Oke. Sampai sana ya kan? Sampai sini Kak, bukan habis Kak tadi? Oh ya Nina. Lepas itu fasatur diulahu u kol apa itu mad sila kosiro. Kalau dia ada bendera? Dia ada bendera, dia jadi mad sila tawilo. Oke, berapa harakat panjang dia? 2, 4, 6. Lepas itu Bukan 2. 2 tidak. Dia dibaca 4 atau 5 harakat. Matsilah tawilah. ya lepas itu kui apa sekarang nampak bah. Roh. Boleh? Mad asli alif. Oke, tahniah Kak Jamsam. Sama. Oke, jadi tadi ini belum jumpa dengan mim mati. Kita hanya jumpa mad asli dan bacaan lin. Sekarang kita sudah jumpa mim mati. Oke, macam yang Kak Jamsam uraikan tadi itu sudah sangat bagus. Kita sebut dulu contoh. Falahum a. Ada mim mati berjumpa dengan huruf selain daripada huruf mim dan ba. Oke, selain bukan huruf hijaiyah. Kalau hijaiyah itu semua daripada hamzah sampai ya. Untuk hukum mim mati izhar syafawi ini, apabila ada mim mati berjumpa dengan huruf selain daripada mim dan ba, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi, dibaca dengan jelas. Begitu ya. Seterusnya ajarun kolkola syukro, lantunan paling kecil. Seterusnya rungo, ada tanwin berjumpa dengan huruf halki, dibaca dengan jelas. Hukum bacaan izhar halki. Begitulah kita punya uraian yang seterusnya. Oke, seterusnya saya bagi kesempatan pada siapa? Oke, Jess. Oke, Jess, untuk ayat yang seterusnya wa khalaqnakum. Oke. Untuk ayat yang seterusnya Jess boleh baca dan uraikan. Wa khalaqnakum Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jess masih ada? Astaga, nata on mic pula. Sorry. Oke, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum. Wa khalaqa. Wa lanjut. Sorry, kola ulang. Wa khalaqnakum azwajan asfala safili asfala safilina. Bagus. Sambung saja. Teruskan. Wa yad'u anhum isrohum Oke, uraikan. wa jalaq Wa kha. wa kolak kulkula Oke. sugro, Lantunan lantunan yang paling nipis, paling kecil. paling kecil, sorry.
Oke. Na Teruskan. mat asli alif kecil Dibaca. dibaca 2 harakat. Oke, bagus. Teruskan. Sini ada mim mati jumpa dengan ha. uh, Berjumpa ini dengan izhar syafawi, Oke, izhar syafawi berjumpa dengan huruf hamzah. huruf hamzah. Oke, seterusnya Wa mat asli kecil, mad asli alif. mat asli alif kecil 2 harakat dibaca dengan 2 harakat. Nah, apa nih? Ya betul, dibaca dengan 2 harokat. Jan tiada. Oke, kita belum belajar lagi. Jan ini kalau dia teruskan ke sini, jan contohlah tanwin berjumpa dengan hamzah. Dibaca Tanwin dibaca hamzah, izhar syafawi, izhar halki. oke, betul. Alah, internet pula. Kejap ya. Lah, internet pula. Azib, boleh dengar? Boleh saja. Oke. Seterusnya, Wala tidak sa mat asli alif kecil dibaca 2 harakat. bagus. Seteruskan, Fili mat asli ya dibaca dengan 2 harakat. bagus. Seterusnya, Wa isna anhum nun berjumpa dengan huruf ha izhar halki. bagus. Ya, Dibaca mim dengan dibaca dengan izhar, dibaca dengan jelas. dibaca dengan jelas. Oke. Oke. Hum, Mim mati berjumpa dengan hamzah, mim izhar syafawi. oke. Oke. Hum Yusrohum, habis. Oke, tahan ya untuk Jess, bacaan pun bagus. Sama-sama. Oke, uraian pun sangat bagus begitu ya. Kita urai satu-satu, lepas itu sebut. Wa khalaqa, qalqala sugro, lantunan paling kecil ataupun lantunan kecil. Boleh ya. Seterusnya siapa lagi nih? Saya tengok dulu ada di chat dah. Tiada. Oke, seterusnya saya bagi kesempatan kepada Kak Iva. Ada Kak Iva? Kak Nurul Iva? Ada Kak Iva tadi? Oke, ada. Ada. Boleh nampak Kak? Screen? Boleh sikit-sikit lah. Oke. Oke, saya kasih zoom juga. Yang saya tunjuk nih, boleh bahkan? Oke. Fawasau pona. Dengar tak? Dengar. Putus-putus lah Murni suara kau. Oh iya Kak. Jadi kakak, saya baca kakak urai. Mau begitu? Putus-putus? Enggak, Oh, kau punya suara bah putus-putus. oh Ya. bah. Kakak punya suara jelas juga. Alah, macam putus-putus. Nggak apa Kak Iva, kita bagi yang lain lah. Kak Iva punya suara dia putus-putus. Kita lain mungkin tidak berapa bagus. Kita teruskan kepada yang lain. Jap, saya tengok lagi. Kak Alia. Kak Alia. Fawasatna bihi. Kak Alia boleh baca? Boleh. Oke, Dengar? boleh dengar. Oke, teruskan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasatna bihi jam'an alam taj'al Ya. Huruf ya. Huruf Hah? ya, Kak. Bukan ta. Kalau ta dia di atas sini. Kalau di bawah ya. ini, huruf ya. Sekali lagi, alam. Alam yaj'al kaidahum fi Jangan dek. tadli. Huruf do tiada. sorry. Iya. Tahan. Do pula. Do. Iya. Lilin. Oke, bagus. Lagi?
Lagi satu Sampai ayat. sini. Ya, Oh, terus lagi. Lam yalid sampai ujung nih. lam yalid wa lam yulad. Nah, yang ini tadi tidak lantun. Lam yalid wa lam yulad. Oh, lam lam yalid wa lam yulad. Oke, alhamdulillah. Sekarang uraikan tajwid. Wa sot kan nih. Sot Ya. Fa, ini wasapo. Huruf to. atau kalau sugro dibaca dengan lantunan kecil. Oke, bagus. Teruskan. Bihi jamad sila kosiro dibaca dengan 2 harokat. Bagus. Jam jaman ini jam dia sudah Mim mati berjumpa dengan huruf ain. Jangan terpengaruh dengan tanwin. Mim mati jumpa ain dulu. mim mati berjumpa dengan ain ialah izhar safawi. Oke, bagus. Oke. Ah. Jam. Lepas tu tanwin pula. Tanwin pula. Ah. Jam'an. Oke. Tanwin pula berjumpa dengan huruf hamzah. Tanwin. Izhar halki. Oke. Dibaca dengan. Jelas. Oke, bagus. Teruskan. Alam ini ya. Alam ini dia pun izhar syafawi. Bagus. Dibaca dengan. Jelas. Lepas tu yaje. Ini dia kalkula sugro. Bagus. Dibaca dengan lantunan yang kecil. Lepas tu Al ini tiada. tiada kan? Lam sukun tiada. Tiada kan? Okey. Kai. Ini lin. Dibaca dengan lembut. Dah hum fi. Ini hum izhar safawi. Tad tiada li. Fi. Fi. Sorry. Fi dia ada mad asliya. Oke, Dibaca dengan 2 harokat. Bagus. Seterusnya. Oke, lepas tu tad dia ada li, dia ada mad asliya pun dibaca dengan 2 harokat. Oke, seterusnya. Tu lam izhar halki izhar syafawi. Betul. Dibaca dengan. Jelas. Seterusnya. Ya, lid ini kalkula sugro dibaca dengan lantunan yang kecil. Bagus. Walam, lam tu pun dia izhar syafawi. Dibaca dengan jelas. You ada mad asli waw. Baca dengan 2 harokat. Lepas tu lad. Ini kalkula kubro nih. Iya, kalkula kubro. Kan? Ya, Dia betul. Dia besar. berada di tempat wakaf. Walam yulad. Oke, sebab kita berhenti, maka dia kalkula kubra. Ini mungkin minggu depan lah kali kita belajar ya. Oke, tahniah untuk Kak Alia. Oke, bacaan yang bagus, uraian pun yang sangat bagus. Untuk pelajar yang baru, untuk pelajar yang baru join, kebanyakan ini macam Kak Alia ni pun dia merupakan pelajar lama jugalah. Dia lama sudah mengikuti kelas tajwid, jadi dia punya uraian pun sangat bagus. Demikian juga dengan tadi Kak Marlina, Kak Jamsam. Untuk pelajar yang baru, kalau kamu mau urai, boleh tulis nama di sana. Saya tidak akan bagi yang ini ya. Saya kalau kamu macam masih risau boleh minta untuk mad asli saja. Saya bagi untuk mad asli saja. Jadi kalau jumpa yang mim mati dan tanwin ni, kalau kamu masih ragu tidak perlu, Tidak perlu. Tapi kalau yakin, baguslah. Kalau yakin untuk mengurai bagus.
Boleh tulis nama di sana sebab saya segan juga mau panggil kamu. Saya takut kamu macam malu begitu untuk mengurai depan kawan-kawan. Tapi perlu saya bagi tahu untuk mengurai ni ini sangat penting. Okey? Mengurai tajwid ni dia sangat penting sebab kalau kita dengar kawan kita tidak urai, kita dengar kawan itu belum lagi. Kita boleh dapat tapi tidak sama macam mana kalau kita sendiri yang mengurai. Okey. Jadi kalau kawan-kawan yang baru join rasa ingin mengurai pada bacaan mat asli saja yang seperti mana yang diurai pada minggu yang lepas, takut kawan-kawan kalau tidak urai pada mat asli, kita masuk kepada pelajaran yang seterusnya takut dia ketinggalan. Sebab dia mengurai ni memang untuk yang pertama kali memang kita akan ada rasa macam malu, macam segan, takut kawan nampak, kawan sudah pandai-pandai, tidak begitu ya. Memang kelas ni dia bercampur dengan yang lama. Jadi yang kawan-kawan yang sudah mengurai lancar seperti itu, dia orang pun sama juga macam kamu yang baru join. Jadi tidak perlu malu, kita sama-sama. Kita sama-sama. Jadi jangan malu ya, tiada orang mau kasih ketawa juga. Siapa tadi yang masuk nih? Kak Zaitun. Okey, Kak Zaitun kalau mau mengurai nanti bagi tahu ya. Seterusnya saya bagi kepada Kak Nurul. Kak Nurul. Kak Nurul. Kemudian Nana pun boleh ya kalau mau mengurai. Kak Nurul, Kak Hazelin. Okey, Kak Nurul yang di bawah ni dan muka surat 44 lah. Murni, Ya. kakak uzur, bolehkah? Oh, okey boleh. Saya baca kakak uraikan, okey? Muka surat berapa satu Murni? Muka surat 43. 43. Ya, Apa, boleh. okey. Okey. Terus urailah ya, Kak. Boleh. Wala la Wala mad asli alif, dibaca. 2 harokat. Okey, dibaca panjang 2 harakat. Yuzlamu mu. Mad asli waw dibaca 2 harokat. Okey, seterusnya yuzlamuna fa. Yuzlamuna fatih ti. Mad asli ya dibaca 2 harokat. Okey, yang ini fatilan. Okey, saya belum ajar lagi jadi kita baca macam biasa saja. Seterusnya kana. Mad asli alif dibaca 2 harokat. Wa'dahu. Mad asli waw dibaca 2 harokat. Perhatikan kepada hal domir yang bulat ni. Oh. Itu jap boleh. Hal domir. Oh, itu dibaca 2 harokat. Ya, betul dia baca 2 harokat tapi bukan mad asli waw sebab dia hal Ya kah? domir. Hal Mad badal. domir bukan. Mad badal kah? Apa tu? Bukan. Mad silah. Kalau ada hal domir mad silah. Mad sila qasiro. Okey, lupa sudah. Astaghfirullahalazim. Okey. Okey. Kana wa'dahu maf'u. Mad asli waw dibaca 2 harokat. Lan. Okey, kita teruskan muka surat sebelah. Lan tu kira tiada lah. Kita belum belajar. Okey, satu baris lagi. Huwa aghna. Mad asli alif dibaca 2 harokat. Wa aqa. Wa aqna. Qalqala sukro. Lantunan dibaca dengan lantunan. Akko. Dia lembut. Bukan lembut. Lembut tulin. Ini bukan. lantunan paling. Lantunan kecil. Okay. Astaghfirullahalazim. Lantunan kecil. Seterusnya. Ya. Nah. Mad asli alif dibaca 2 harokat. Okey, satu lagi lah kasih habis. Yaku. Mad asli waw dibaca 2 harokat. Lu ahlak tuma.
Mad asli alif dibaca 2 harokat. Okey, lan tiada lah. Lan tiada. Okey, tahniah untuk Kak Nurul. Okey. Uraian tajwid yang sangat bagus. Sama-sama. Seterusnya siapa? Kak Hazelin. Kak Nur Hazelin. Okey. Baris yang kedua dan yang ni. Kakak pun tiada buku kan? Boleh nampak skrin? Boleh nampak skrin? Try lah. Okey. Boleh baca? Try lah Ustazah. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yanhauna Yanhau. wa yanhauna wa yanhauna an. Mana kasih turun nih Ustazah? Okey, seterusnya. Hu, 2 harakat kalau dibaca. Wahum Tersawi dibaca dengan lantunan kecil. Wahum. Wahum. Ya. Mim mati jumpa huruf ya, betul. Izhar syafawi dibaca dengan Kalau subro Ustazah. Lantunan mim mati jumpa huruf ya, izhar. Izhar bermaksud dibaca jelas di bibir. okey, jelas di bibir. Okey, seterusnya. Yan Kolkala subro Ustazah. Dibaca dengan huruf kolkola dia ada 5 saja. Dia ada 5. Huruf ba lagi da, ko dengan ko. Yang ini yang ini nun mati bukan. Ini bukan kolkola. Jadi kalau bukan huruf kolkola bukan kolkola. Jadi hukum lain, hukum nun mati pula. Nun mati berjumpa dengan huruf ha. Nun mati berjumpa dengan huruf ha. bukan Dia sama, nun mati dan tanwin itu hukum yang sama. Izhar halki, betul. Dibaca dengan dibaca dengan jelas. betul. Kalau katakan izhar bermakna jelas. Apa yang jelas? Jelas bunyi nun mati dia. Okey, boleh ya? Seterusnya. Pun Hau. Baris atas waw sukun. silakan ya Ustazah Ihsan. Lin. Bacaan lin. Dibaca dengan Lembut. okey, lembut. Jadi kalau ada baris atas di depan dia huruf waw sukun, ini dinamakan bacaan lin. Okey, seterusnya. Macam Dibaca dengan jelas.
Wayan itu pun izhar halki. Au ini ini ada hukum nggak, Ustaz? Ada baris atas berjumpa dengan huruf waw sukun. Dibaca lin. Oh, matin. Bukan mat. Dia belum ada mat. Dia lin saja. Nanti kalau dia di tempat wakaf baru dia ada mat. Au lin. Okey, seterusnya anhu. Anhu ini izhar juga Ustazah. Okey, izhar apa? Okey, izhar halki. Seterusnya walau okey. Seterusnya alqa ko dibaca. Dua harakat. Okey, seterusnya ma'a. Dibaca juga dua. Betul. Madlin. Bukan madlin. Ri baris bawah berjumpa dengan huruf ya. Mad ya Ustazah. Sorry. Mad asli. Iya. Okey, dibaca. Dua harakat juga. Okey. Last. Sila. Sila Ustazah. Dibaca dua harakat. Okey, tahniah Kak Hazelin. Okey, ada lagi. Tadi sudah habis sampai sini Kak baca? Sini bahkan ada lagi. Satu lagi. La. Di alif. Baca dua harakat. Bagus. Tapi di mana? Di ini ya. Ya di mad asliyah. Dibaca. Alhamdulillah. Tahniah untuk Kak Nur Hazelin. Sama-sama. Lain Kak Hazelin dia macam putus-putus, tapi syukur juga dapat juga dengar part-part yang diterangkan tu. Tapi lain agak putus-putus ya Kak. Siapa lagi? Okey. Tahniah. Okey. Agak putus-putus lain Kak Lin, tapi alhamdulillah uraian dia dapat juga saya dengari betul ya. Cuma permulaan tu saja. Permulaan tu macam dia keliru. Mana ni huruf qalqalah sebab tadi kita belajar qalqalah. Jadi kita mesti ingat qalqalah ni dia ada 5 huruf saja. Okey? Dia ada 5 huruf saja. Huruf dia huruf ba, jim, dal, to, ko. Macam mana senang ingat? Kalau pelajar-pelajar lama dia orang tahu tu. Senang ingat, kita ingat baju di toko. Kita bariskan semua huruf qalqalah tu. Huruf ba baris atas, huruf jim baris hadapan, baju. Okey? Lepas tu huruf dal kita baris bawah, di. Huruf dal kita baris bawah, di. Baju di. Kemudian huruf to kita baris atas, baju di to. Huruf ko pula kita baris atas, baju di toko. Itu cara senang untuk kita ingat huruf-huruf qalqalah. Okey? Seterusnya siapa lagi yang menguraikan tajwid? Kak Emi. Kak Emi ada? Kak Emi. Adakah Kak Emi? Ada. Ada. Cek nama lagi. Okey, Kak Emi boleh nampak Kak atau Kakak ada ini buku? Tiada buku. Boleh nampak kah? Boleh Ni. jugalah. Iznada. Isnana mat asli alif dibaca dua harakat. Mat asli ya Mana dibaca mat dua. asli ya?
Di mana mad asli ya? asli alif Oke, teruskan dibaca. 2 harakat. Oke, seterusnya Wa huwa maktu zu katu. betul. Aku Zumun. mat asli waw dibaca 2 harakat. Oke, seterusnya sambung. Mun Alam. Baca. Apa itu? Sambung. Sambung saja nih. Mun tanwin berjumpa dengan hamzah. Izar halki. Oke, dibaca. Dibaca jelas. Oke, bagus. Seterusnya Lam izar sapawi. mim mati berjumpa dengan huruf. Iya. Oke, dibaca dengan Dibaca dengan jelas. oke, bagus. Seterusnya Apa itu? yuk. Alai. Alaihim lin dibaca lembut. Betul. Him Sambung. Izar sapawi. Oke, dibaca dengan Jelas. mim mati berjumpa dengan huruf waw. Wala Mim mati. Mana mim mati? Saya tidak nampak nih. nih sambung dari atas jumpa dengan Alaihim gitu. Lepas tu alaihim ni mim mati sambung ke bawah jumpa dengan huruf waw izhar syafawi. Oke, sekarang bila sudah. Wala la di mat asli alif la zanu lahum izar sapawi. Betul, dibaca dengan jelas. oke, seterusnya Fayak tazirun. Ini runa. Mau sudah cakap mat arif disukun. boleh juga. Boleh juga mat arif asli. Disukun, kalau mati kan? Ya, kalau mati dia mat arid disukun. Kalau dia dibaca terus dia mat asli. Wow. Oke, tahniah Kak Emi. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi satu siapa lagi yang mau mengurai? Siapa lagi ya? Jap, saya tengok dulu. Nurul Zaitun. Siapa? Erisa. Saya tidak buku. Zaitun. Boleh nampak Boleh skrin? saya coba, Ustazah? Boleh. Boleh, sangat boleh. Mau boleh. Boleh nampak kan? Boleh urai yang di ayat sini? Yang mana? Yang terakhir. Yang mana? Fa'au jasa sampai habis. Fa'au jasa. Oke, mau baca dulu? Mau baca? Oke. Baca pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'au jasa minhum khifah. Tusaqit alaiki rutoba. Oke, bagus. Boleh Okey uraikan? kata Ustaz. Okey, bacaan okey. Dari mana tadi tu? Okey, ada tanda panah tu kan? Ya, betul. Fa'u matlin kan Ustaz? Fa'au. Jangan u. Fa'au. Okey. Kalau mat lin. Kalau mat tu bukan mat lin, dia lin ya, kan huruf lin. Okey kata Ustaz. Betul. Dibaca dengan dengan lembut. Okey, bagus. Teruskan. Jasa min kan? Min izhar safawi. Bukan syafawi. Kalau syafawi bukan. Min nun mati tanwin, sorry Ustazah. Izhar halki disebut bagus, dengan dibaca jelas. dengan, Sorry.
Okey, Dah bagus. berapa Teruskan. tadi? Okey, teruskan. Hum Izhar Safawi. Okey. Ah, Dibaca ah, dengan Izhar Safawi dibaca dengan jelas juga. bagus. Teruskan. Khi Mad Asli Ya. Dibaca Mad Asli Ya dibaca 2 harakat. 2 harakat. Okey, seterusnya. 2 harakat. Ta tak berhenti kepada tak. Okey, berhenti Kalau di kita ta wakaf, marbuthah. boleh macam wakaf. Kalau wakaf, dia wakaf cara mad iwad kah? Atau macam mana tu Tidak. Ustazah? Okey. Untuk wakaf ni, okey, memandangkan mungkin di sini pun ramai sudah yang Al-Quran. Jadi bolehlah saya terangkan untuk wakaf pada ta marbuthah. Betul sudah cara puan baca tadi. Khifah. Okey. Kalau ta marbuthah ataupun ha dhamir seperti ini adalah ha dhamir, ini adalah ha dhamir dan ini adalah ta marbuthah. Okey. Ini ha dhamir, ta Ta marbuthah, ya. marbuthah. Okey. Kalau wakaf pada ayat tersebut, okey. Kalau ha dhamir kita mesti matikan. Contoh ma'adzirah. Biarpun dia ada mat sila qasirah di sini, kita wakaf mesti mati. Okey? Yang ini ha dhamir mesti mati. Itu wakaf pada ha dhamir. Kecuali wasal baru dibaca. Contoh wasal maksudnya sambung bacaan. Kalau kita wakaf, Sambung bacaan. betul. Tak tu disebutkan Ustazah kalau sambungkan. Ya. Kalau pada ta marbuthah pula, macam puan baca tadi khifah. Kalau dia wakaf, maka ta marbuthah disukunkan. Kalau ta marbuthah disukunkan, maka dia dibaca bunyi huruf ha. Khifah. Kita tidak boleh baca khifat. Tidak boleh. Dia tidak dibaca ta apabila dia sukun. Kecuali dia wasal ataupun dibaca sambung. Barulah kita baca khifat, khifatan, khifatan. Itu kalau kita sambung. Contoh khifatan tusat. Kalau wakaf dia berbunyi Dia jadi okey, ifa betul kan. ya? Ini dia jadi ikhfa. Okey, seterusnya yang dibawa tusa. Mad asli dibaca 2 harakat. Okey. Lebih tepatnya mad asli alif. Iya, mad asli alif. Sorry. Okey. Seterusnya. Hito. Ini kak hito. Kolkola. Kolkola sugro di. Kolkola. Sugro kan ni Ustazah? Lantunan. Lantunan Betul. kecil. Betul. Okey. Bagus. Teruskan. Alai matlin. Bukan matlin Ustazah. Huruf lin. Sorry. Alai. Lay huruf lin. Dibaca dengan lembut. Okey, betul. Dibaca dengan lembut rutoba. Okey. Seterusnya. Ataupun Saya tidak jelas. Macam putus-putus. Sekali lagi. iya. Rutoba mad asli kan Ustazah. Okey. Ataupun berhenti cara mad iwad. Boleh juga kah kalau berhenti cara mad iwad tu di sini? Tidak. Iya, betul. Kalau kita wakaf. Okey, untuk yang ya, kalau kita wakaf dia bukan mad asli. Kalau kita wakaf dia dinamakan mad iwad. Dia tukar jadi mad iwad kan? Dia tukar menjadi mad iwad. Okey, dia bukan mad asli juga sebab dia tanwin, okey. Dia tidak kena mengena dengan mad asli. Untuk mad asli ini apabila baris atas berjumpa dengan alif. Tapi kalau dia tanwin, dia bukan mad asli. Tapi tanwin atas kalau dia berada di tempat wakaf, maka hukum dia dibaca mad iwad. Tahniah untuk Kak Zaitun Enjin, bacaan yang bagus dan uraian tajwid pun bagus. Okey, mungkin Alhamdulillah.
Saya pun Alhamdulillah. Gabra juga baru mula-mula. Makasih Ya, Ustazah. mungkin sama-sama. Mungkin sudah pernah belajar tajwid juga kan? Adalah asas sikit-sikit Ustazah. Pandai itu tidak lah, tapi ada basic juga lah sikit. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah untuk hari ini ramai kita menguraikan. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan teruskan lagi kita punya uraian. Maju lagi sebab saya nampak di sini ramai juga pelajar lama dan pelajar baru pun alhamdulillah sudah ada basic. Jadi kita akan teruslah. Kalaupun ada ulang kaji tu, kalau ada pertanyaan mana yang kurang faham tu boleh saja tanya. Okey, mana yang kurang faham boleh saja tanya. Kalau macam mat asli masih lagi tidak faham boleh saja tanya, okey? Okey, ndak apa Kak Nur Hazelin. Apa-apa pun boleh tanya. Apa yang kurang dimengerti macam penjelasan saya. Sebenarnya saya ada je nota. Nota saya guna masa pembelajaran dekat sahabat tu. Tapi mungkin kali ni saya lebih kepada ingin mengetengahkan tentang Al-Hirani. Sebab ramai kita yang lebih fokus kepada Iqra' Pink dan Iqra' Pink. Kita tidak ingat kalau kita yang pelajar dewasa, macam saya ramai kawan-kawan saya yang membaca Al-Hira ni memang cepat. Jadi saya mau terangkan dekat Al-Hira itulah. Sebab bila kita habis masuk saja kepada tajwid, kita boleh pindah Al-Quran sudah. Al-Hira ni dia ada bahagian dia pada ujung-ujung dia ada tajwid. Masuk saja kita tajwid, kita insya-Allah boleh baca Quran sudah. Jadi kita pelan-pelan kita ikut Al-Hira ni dululah. Saya rasa Al-Hira ni sangat bagus. Saya tidak promosi juga Al-Hira ni, cuma saya pengguna dia memang saya rasa bagus. Sebab bila untuk yang pelajar yang baru mula, kita bermula daripada mat asli, bacaan tu kita urai dia sekitaran mat asli, mat sila dan mat badal saja. Okey, sekarang kita up. Kita up pembelajaran kita pada qalqalah, kemudian kita up kepada izhar. Itu saja yang kita jumpa, qalqalah, izhar, mat asli. Dia sikit-sikit. Kita boleh belajar tajwid sikit-sikit di sini. Itulah yang saya rasa dia sangat memudahkan, sebab itulah saya guna buku ni. Tidak rugi kalau kawan-kawan mana yang belum ada buku, bolehlah beli buku ni ya. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang join pada malam hari ini. Untuk minggu hadapan kalau ada kesempatan untuk mengurai lagi, saya sangat mengalu-alukan kawan-kawan yang lain untuk masuklah mengurai ya, terutama sekali pelajar baru. Pelajar baru kalau memang ada yang rasa macam belum lagi boleh ni, saya belum boleh lagi ni urai yang di bahagian ada hukum-hukum tanwin dan nun mati dan min mati ni, bolehkah saya urai untuk okey. InsyaAllah nanti saya send dekat grup ya Kak Nur Hazelin. Kawan-kawan yang masih lagi ragu untuk bacaan qalqalah, nun mati, tanwin, mau mengurai dekat bacaan mat, mau kasih bagus bacaan panjang pendek tu boleh, okey? Cuma bagi tahu saja. Nanti saya akan pergi Al-Hira yang depan-depan, yang minggu lepas punya saya akan bagi kamu untuk urai 1-2 ayat, begitulah. Okey, apapun tahniah untuk yang mengurai hari ini. Kak Nurul, nanti minggu depan Nana mungkin boleh mengurai ya Kak Nurul. Saya tidak akan panggil kalau yang baru ni memang saya segan mau panggil. Kalau kecuali mau, okey. Macam Nana, saya yakin Nana boleh ni mengurai. Nana, siapa lagi di sini ni ya? Kak Jamila pun, okey. Nana minggu depan boleh mengurai ya. Siapa tadi ni? Amy N pun boleh mengurai. Kak Jamila, Erisa Zalia, okey. Mungkin boleh mengurai nanti insya-Allah, okey. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh tanya. Kalau macam malu, jangan malulah. Jangan malu mengurai. Saya bagi tahu kalau untuk kita mengurai ni, memang mengurai ni dia kita nampak kawan macam kita segan. Tapi bila kita urai, dia akan ada satu perasaan, oh begini pula. Mengurai ni memang kita tidak dapat di tempat lain.
Okey, saya kasih tahu sama kawan-kawan semua memang tidak dapat di tempat lain. Ini adalah satu kesempatan Betul daripada Ustazah. cikgu. Betul tu. Betul, betul. Kesempatan mengurai kita tidak dapat di tempat lain. Kita hanya dapat di sini sahaja kecuali kamu buat kelas tajwid personal untuk khas untuk tajwid sahaja. Okey, kesempatan mengurai ini di sini untuk kita kenal satu-satu, memudahkan kita untuk mengajar kawan-kawan, untuk mengajar anak. Kadang-kadang kawan kita yang mualaf dia akan tanya kita, macam saya banyak kawan mualaf, kenapa pula dia baca begini ni ya? Kita ni tahu baca tapi macam mana mau kasih terang tu kita tidak tahu. Jadi kalau kita belajar tajwid, kita ada ilmu tu. Kita ada ilmu tu. Contoh apabila baris atas berjumpa dengan huruf waw. Baris atas jumpa dengan huruf waw. Jadi ini dia bilang ini waw ni kan huruf mad. Jadi kalau ada baris atas ni dibaca panjang kah juga? Kalau contoh kawan mualaf kita tanya begitu, apa perlu kita jawab? Jadi kalau kita sudah tahu hukum, ini adalah bacaan lin. Okay, dia bacaan lin, dibaca dengan lembut. Dia tidak dibaca panjang. Kenapa tidak panjang? Sebab huruf waw itu, waw sukun itu sebelumnya bukan baris doma. Dia begitu. Jadi ilmu tajwid ini, dia macam tiada keraguan. Dia menghilangkan kita punya keraguan dalam membaca Al-Quran. Macam tadilah pada tanwin. Pada tanwin kawan-kawan semua tahu kalau alif itu adalah bacaan mad. Apabila tanwin di hadapan dia perlukah kita baca ban? Tidak. Sebab kita sudah ada ilmu. Pada bacaan tanwin apabila di depan dia itu ada huruf alif maka bukan bacaan mad. Tidak perlu dipanjangkan. Kenapa tidak perlu dipanjangkan? Sebab tanwin ni dia ada hukum dia sendiri. Okey, untuk yang pertama kita belajar tadi ialah hukum tanwin dan nun mati. Jadi sebab itulah kenapa tanwin tidak dibaca panjang. Biarpun sebelah itu ada bacaan alif. Ini baru asas. Sebab itulah saya guna Al-Hirani sebab kita boleh mengurai dia sikit-sikit. Meskipun kadang-kadang saya risau sikitlah pada ayat yang wakaf tu. Sebab wakaf tu kadang-kadang mad iwad, kadang-kadang mad lin, kadang-kadang mad arid li sukun, tapi kita masih lagi pakai kepada mad asli, mad yang 2 harakat. Sebab kenapa? Sebab kita risau kalau kawan-kawan yang baru belajar tu bila dia dengar perkataan-perkataan baru tu dia akan jadi tambah keliru. Dia belum ingat lagi tentang mad asli, masuk pula lagi kepada mad arid li sukun, maka ada terjadi kekeliruan di sana. Tapi apapun kepada kawan-kawan yang mengurai hari ini, alhamdulillah ramai pelajar lama. Kak Laura pula. Okey. Erisa, saya pun ini Kak Laura. Okey, insya-Allah Kak Laura mungkin minggu depan boleh mengurai. Kalau Kak Laura belum yakin pada uraian yang hari ini, uraian masuk kepada izhar halki, izhar syafawi dan qalqalah, boleh saja minta uraian untuk uraian mad asli. Okey, terima kasih Kak Laura. Hari ini diorang ada meeting. Husband saya pun ada meeting juga tuh hari ini. Pun tadi Erisa, anak Kak Laura pula. Okey, tiada apa-apa pertanyaan lah kan? Saya rasa semua pun sangat jelas. Terima kasih kerana join kelas pada malam hari ini. Teruskan komitmen kita untuk memperbaiki bacaan kita, memperbaiki tajwid kita sebelum masuk kepada bulan Ramadan. Itu kita punya matlamat. Memperbaiki bacaan Al-Quran, memperbaiki tajwid kita sebelum masuk kepada bulan Ramadan. Insya-Allah masuk dalam bulan Ramadan, kita belajar, kita komitmen belajar tajwid selama 3 bulan, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan masuk saja April kita sudah boleh baca dengan Al-Quran dengan berhati-hati. Okey, En. Okey, alhamdulillah itu sajalah untuk kelas pada hari ini 10.12. Nanti kita akan teruskan pembelajaran pada minggu hadapan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maaf tadi permulaan tadi tu kacau sikit, budak-budak terlampau bising, diorang makan manis jadi terlompat-lompat main. Sekarang okey sudah. Apa-apa pun saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sebab join untuk menjayakan kelas ni. Apabila ada terkasar bahasa, penggunaan bahasa yang
kurang senang, mohon dimaafkan. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah. Saya hanya menyampaikan sedikit ilmu yang saya ada. Okey, hanya untuk bacaan Al-Quran ini sahaja kita yang sedikitlah yang saya ada. Apapun kalau ada pertanyaan kawan-kawan yang saya tidak boleh jawab, insya-Allah saya akan bawa kepada ustazah yang mengajar tajwid dengan kami itulah. Jadi jangan risau. Okey, terima kasih semua. Kita akan baca doa. Okey, kita akan baca doa. Lepas tu kita boleh berehatlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Selamat berehat. Terima kasih Ustazah ilmunya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama.